Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amira Atikah binti Suryadi, nombor matrik P107902 bersama rakan sekumpulan yang lain iaitu Nurul Aina binti Abdul Hamid, nombor matrik P107892 dan Syafiqah binti Mat Husin, nombor matrik P107898 akan membentangkan di bawah subjek PPPK 5453 Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia di bawah tajuk Analisis Kes Tuntutan Nafkah Iddah. Masuk kepada pendahuluan, suami mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan nafkah kepada isteri sama ada semasa dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas berlakunya perceraian. Apabila berlakunya perceraian, wanita yang diceraikan oleh suami mempunyai beberapa hak yang boleh dituntut daripada pihak suami. Antaranya adalah hak nafkah iddah. Dalam memutuskan kes mengenai tuntutan nafkah iddah, mahkamah akan melihat tuntutan yang dibuat oleh pihak isteri. Dari sudut pentaksiran dan penilaian mengenai kadar nafkah dilihat telah berubah dari semasa ke semasa sesuai dengan peredaran zaman. Faktor-faktor seperti kos hidup yang semakin tinggi dan jenis keperluan zaman moden yang berubah telah menjadi sebahagian asas penilaian. Pada masa yang sama, Mahkamah Syariah masih mengambil kira kemampuan suami. Jika kadar ditetapkan terlalu tinggi, sedangkan suami tidak berkemampuan, dikhawatiri suami akan mengalami kesusahan untuk meneruskan kehidupan. Untuk itu, Mahkamah akan menghakimi tuntutan tersebut dengan memberi keadilan yang saksama terhadap kedua-dua pihak suami dan isteri. Nafkah iddah di dalam Islam. Iddah dari sudut bahasa berasal daripada perkataan adat, iaitu membawa maksud pengiraan, hitungan dan bilangan. Menurut jumhur ulama', iddah merupakan satu tempoh menunggu bagi wanita supaya dapat mengetahui kosongnya rahim daripada janin sebagai suatu yang bersifat kehambaan atau ta'abudiyah kepada Allah serta menjadi suatu simbolik berkabung kepada suami yang telah meninggal dunia. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri daripada berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Nafkah dari segi bahasa bermaksud pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Nafkah menurut syarak adalah merangkumi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Secara umumnya, nafkah iddah ialah nafkah yang diberikan oleh bekas suami di sepanjang tempoh iddah yang merangkumi perbelanjaan, makanan, pakaian dan tempat tinggal bekas isteri. Merujuk kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Peruntukan undang-undang berkaitan nafkah iddah. Berdasarkan kepada enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, telah diperuntukkan di bawah Seksyen 62, iaitu dalam menentukan jumlah nafkah, mahkamah akan melihat kepada kemampuan dan keperluan pihak-pihak. Berdasarkan kepada Seksyen 72 Klausa 1, seseorang perempuan yang telah diceraikan berhak untuk tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dalam tempoh berkahwin, selagi mana suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri. Turut diperuntukkan di bawah Seksyen 66 Klausa 1 bahawa nafkah isteri yang bercerai di bawah satu perintah mahkamah akan terhenti apabila tamat tempoh iddah atau apabila isteri itu nusyuz. Di bawah Seksyen 60 Klausa 2, seseorang isteri tidak berhak ke atas nafkah apabila dia nusyuz atau enggan menurut suami dan atau antara lain menjauhkan diri daripada suami atau meninggalkan rumah suami bertentangan dengan kemahuan suami atau enggan berpindah bersama suami dari satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak. Saya Nurul Aina binti Abdul Hamid, pemegang kad matrik P107892.
Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai analisis kes tuntutan nafkah iddah. Analisis kes dibuat berdasarkan kepada isu yang sering dibangkitkan dalam kes tuntutan nafkah iddah dan berdasarkan kepada isu-isu yang dititik beratkan oleh pihak mahkamah dalam memutuskan sesuatu kes bagi nafkah iddah. Antara isu yang kami bawakan di dalam analisis kes kali ini adalah yang pertama, waktu yang sesuai untuk membuat tuntutan nafkah iddah. Yang kedua, tuntutan nafkah iddah bagi isteri yang nusyuz. Dan yang ketiga, faktor-faktor penentuan nafkah iddah. Baiklah, isu yang pertama adalah waktu yang sesuai untuk membuat tuntutan nafkah iddah. Umum mengetahui bahawa nafkah iddah boleh dituntut oleh pihak isteri apabila perceraian telah berlaku. Namun begitu, sering menjadi persoalan dan kekeliruan bagi pihak wanita mengenai waktu yang sesuai untuk memohon nafkah iddah. Menurut Tuan Muhammad Azlin, iaitu seorang peguam syar'i, beliau berpendapat bahawa sebaiknya nafkah iddah dituntut selepas tamat tempoh iddah. Hal ini kerana tuntutan iddah merupakan satu tuntutan yang bertempoh. Tempohnya adalah hanya dalam masa iddah. Maka pentingnya bagi pihak yang menuntut untuk mengetahui tempoh iddahnya dengan jelas. Hal ini kerana tempoh iddah bagi setiap individu adalah berbeza-beza. Ianya bergantung pada keadaan seorang wanita tersebut semasa diceraikan. Sekiranya nafkah iddah tersebut dituntut sebelum tamat tempoh iddah, sudah semestinya pihak yang menuntut tidak akan dapat memastikan jumlah sepatutnya yang perlu dituntut. Apabila sudah mengetahui tempoh iddah tersebut, maka ianya akan memudahkan pihak yang menuntut untuk membuat tuntutan di mahkamah sekaligus dapat membantu mahkamah dalam menentukan kadar nafkah iddah. Namun begitu, janganlah mengambil masa yang terlalu lama untuk membuat tuntutan nafkah iddah. Hal ini kerana akan menimbulkan kesukaran dan kerumitan di pihak mahkamah dalam melihat pembuktian bagi menentukan jumlah nafkah iddah yang dituntut. Dalam kes Maryam binti Yaakob lawan Wahyi bin Samah, plaintiff dan defendant telah bercerai pada 29 Jun 1993 dan plaintiff telah membuat tuntutan nafkah iddah pada 14 Ogos 2002. Ianya telah mengambil jangka masa yang lama iaitu lebih kurang 9 tahun daripada tempoh perceraian. Plaintiff dalam kes ini telah membuat tuntutan nafkah iddah sebanyak RM300 sebulan bersamaan RM900 selama plaintiff dalam tempoh iddah. Namun begitu, sepanjang perbicaraan, plaintiff tidak membuktikan dengan jelas perbelanjaan yang telah digunakan untuk menyara dirinya di sepanjang tempoh iddahnya, memandangkan jaraknya memohon tuntutan nafkah iddah mengambil tempoh masa yang lama. Apa yang dinyatakan oleh plaintiff hanyalah jumlah sebanyak RM900 itu digunakan untuk semua keperluan. Plaintiff mengatakan RM150 sebulan untuk sewa bilik sahaja. Berdasarkan pada hal ini, mahkamah telah menyatakan bahawa adalah tidak munasabah untuk mahkamah menimbangkan permohonan plaintiff dengan seadilnya jika itu sahaja bukti yang diberikan oleh plaintiff kepada mahkamah tanpa sebarang pembuktian melalui dokumen atau saksi dipanggil bagi menguatkan hujah plaintiff berkaitan perbelanjaan plaintiff sepanjang tempoh iddah itu. Secara asasnya, dalam menentukan jumlah nafkah iddah, ianya ditentukan berasaskan kepada keperluan dan kemampuan pihak-pihak. Namun, dalam kes ini, memandangkan kedua-dua perkara tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas kepada mahkamah, oleh itu, sebagai jalan penyelesaian, mahkamah berpendapat adalah wajib mahkamah menentukan jumlah nafkah iddah tersebut berdasarkan jumlah yang dirasakan oleh mahkamah sebagai satu jumlah yang wajar. Perkara yang ditentukan oleh mahkamah selain daripada keperluan dan kemampuan pihak-pihak, mahkamah turut menilai taraf kehidupan plaintiff dan defendant semasa bersama
di mana mahkamah berpendapat bahawa plaintiff dan defendant adalah orang awam yang sederhana, tidak kaya dan tidak susah. Dalam kes ini, setelah mengambil kira beberapa faktor, mahkamah telah memutuskan bahawa kos yang dituntut oleh plaintiff adalah wajar, iaitu sebanyak RM300 sebulan bersamaan RM900 selama plaintiff dalam tempoh iddah. Seterusnya, isu yang kedua adalah berkaitan tuntutan nafkah iddah bagi isteri yang nusyuz. Maksud nusyuz menurut Mustafa Al-Bugha dan Mustafa Al-Khin ialah sebagai keingkaran isteri terhadap suami dengan tidak mentaatinya seperti yang telah diwajibkan oleh Allah. Manakala, menurut Al-Ashqar, nusyuz adalah penderhakaan isteri terhadap suaminya dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tanda-tanda nusyuz isteri antaranya ialah keluar dari rumah suami tanpa izinnya, enggan menuruti ajakan suami ke bilik tidur atau menuruti kehendak suami tetapi dalam keadaan yang terpaksa dan kebencian. Nusyuz juga turut disebutkan di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 di bawah peruntukan Seksyen 60 Klausa 2 yang menyatakan bahawa tertakluk kepada hukum syarak dan pengesahan mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu antara lain klausa A, apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya, B, apabila dia meninggalkan suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya, atau C, apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut, ianya telah menyatakan bahawa seseorang isteri adalah tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya semasa dalam pernikahan apabila seseorang isteri tersebut disabitkan sebagai nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut perintah sah tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak. Di dalam peruntukan ini juga, klausa A, B dan C telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang boleh disabitkan dengan nusyuz. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 di bawah Seksyen 66 Klausa 1 pula telah memperuntukkan bahawa hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz. Seksyen ini telah menerangkan mengenai hak isteri untuk mendapatkan nafkah ketika di dalam iddah. Walau bagaimanapun, seorang wanita terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah apabila wanita tersebut telah disabitkan sebagai nusyuz dan tamat tempoh iddah. Maka suka untuk saya nyatakan di sini bahawa peruntukan ini adalah untuk menjawab mengenai isu tuntutan nafkah iddah di kalangan isteri-isteri yang telah disabitkan sebagai nusyuz oleh pihak mahkamah. Di mana sekiranya pihak isteri disabitkan dengan nusyuz, maka ianya akan memberi kesan kepada pihak isteri di mana pihak isteri terhalang untuk menuntut nafkah iddah disebabkan oleh nusyuz. Berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan ini, dapat dirumuskan bahawa perkara mengenai nusyuz dibuat bersama dengan peruntukan berkaitan nafkah. Hal ini kerana nusyuz adalah antara aspek penting yang akan dilihat oleh pihak mahkamah dalam tuntutan nafkah yang dibuat oleh pihak isteri. Sekiranya pihak isteri disabitkan dengan nusyuz, maka ianya akan memberi kesan kepada pihak isteri, di mana pihak isteri yang menuntut nafkah semasa perkahwinan maupun nafkah iddah adalah terhalang disebabkan oleh nusyuz pihak isteri. Di dalam kes Maryam binti Yaqub lawan Wahyi bin Samah, plaintiff dan defendant telah bercerai pada 29 Jun 1993 dan plaintiff telah membuat tuntutan nafkah iddah pada 14 Ogos tahun 2002. Plaintiff membuat tuntutan nafkah iddah sebanyak RM300 sebulan dan bersamaan RM900 selama dalam tempoh iddah.
Dalam kes ini, defendant telah mendakwa bahawa plaintiff telah nusyus kerana telah lari dari rumah tanpa izin defendant, yang mana hal ini telah menjadi punca utama kepada berlakunya defendant melafazkan cerai kepada plaintiff. Dalam kes ini berkaitan dengan nusyus, mahkamah telah berpendapat bahawa dakwaan defendant mengenai plaintiff telah nusyus adalah wajar ditolak. Hal ini kerana dakwaan defendant itu tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian yang jelas dan kukuh atau dikemukakan tanpa sebarang bukti. Selain itu, tiada bukti bahawa plaintiff ada atau pernah diisytiharkan nusyus oleh mana-mana mahkamah dan plaintiff juga tidak pernah diisytiharkan sebagai isteri yang nusyus dalam perkahwinan. Maka, mahkamah berpendapat bahawa tidak wajar isu ini dibangkitkan kerana dakwaan tersebut sepatutnya dibuat semasa mereka dalam perkahwinan, bukannya selepas perceraian. Setelah meneliti kes ini, mahkamah memutuskan bahawa plaintiff dalam kes ini berhak untuk mendapat nafkah iddah dengan dinilai berasaskan kepada jumlah yang dirasakan oleh mahkamah sebagai satu jumlah yang wajar, iaitu sebanyak RM300 sebulan bersamaan RM900 selama plaintiff berada dalam tempoh iddah. Seterusnya adalah di dalam kes Rahini binti Hassan lawan Jurizal bin Ahmad Bashar. Di dalam kes ini, plaintiff dan defendant telah bernikah pada 28 Ogos 1995 di Hulu Langat, Selangor. Pada 26 Jun 2002, plaintiff dan defendant telah bercerai dengan kebenaran mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat. Dan semasa perceraian, tiada penyelesaian berkaitan dengan nafkah iddah direkodkan oleh mahkamah. Pada 11 Februari 2003, plaintiff telah memfailkan permohonan tuntutan nafkah iddah di mahkamah dan plaintiff telah membuat tuntutan nafkah iddah sebanyak RM1,000 berjumlah RM3,000 selama tempoh 3 bulan tempoh iddah. Dalam kes ini timbul isu kes iaitu sama ada plaintiff layak atau tidak untuk membuat tuntutan nafkah iddah terhadap pihak defendant. Bagi isu nusyus dalam kes ini, mahkamah menyatakan bahawa berdasarkan kepada fakta yang menjadi isu dalam kes ini, mahkamah berpuas hati mengikut hukum syarak dan undang-undang atau pengesahan mahkamah bahawa plaintiff telah tidak nusyus atau telah enggan dengan tidak berpatutan mentaati perintah suami yang sah tanpa apa-apa sebab yang sah menurut hukum syarak dan plaintiff berhak terhadap nafkah iddahnya yang berkaitan dengan nafkah makan minum, tempat tinggal dan pakaian sahaja. Dengan itu, mahkamah dalam memutuskan kes ini, mahkamah telah menyatakan bahawa plaintiff adalah berhak untuk mendapat nafkah iddah sebanyak RM500 sebulan berjumlah RM1,500 selama tempoh iddah. Saya Syafiqah binti Mak Husin akan menyambung pembentangan mengenai analisis kes tuntutan nafkah iddah yang ketiga iaitu faktor-faktor penentuan nafkah iddah. Ini merupakan antara faktor yang akan diambil kira oleh mahkamah sebelum memutuskan suatu kadar nafkah iddah yang patut dan perlu kepada seorang isteri. Dalam faktor-faktor penentuan nafkah iddah ini pula, saya pecahkan lagi kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, kemampuan pihak suami, yang kedua, keperluan pihak isteri dan yang ketiga, kelas sosial isteri dan suami mengikut kelaziman sesuatu tempat. Yang pertama adalah kemampuan pihak suami. Kemampuan pihak suami adalah merupakan faktor utama yang akan dilihat oleh mahkamah dalam menentukan kadar nafkah iddah kepada seorang isteri. Pelbagai aspek yang akan dipertimbangkan dalam hal ini. Ia merangkumi jumlah pendapatan bulanannya, pembelanjaan sama ada perbelanjaan wajib maupun keperluan harian, jumlah tanggungan dan apa jua yang berkait dengan kewangan suami. Kes yang dirujuk adalah kes DHHL lawan MAMR. Fakta kes, plaintiff dan defendant telah berkahwin pada 9 Mei 2015 dan telah bercerai pada 9 Julai 2015. Pada ketika itu, plaintiff sedang hamil anak pertama dan usia kandungan baru mencecah 2 bulan. Plaintiff telah bersalin itu tempoh iddah plaintiff bermula pada 9 Julai 2015 dan berakhir pada 29 Januari 2016. Plaintiff telah menuntut nafkah iddah sebanyak RM44,044 bagi tempoh 7 bulan yang merangkumi makan minum, bil hospital, bil-bil utiliti, pakaian dan keperluan diri, kos pengangkutan dan kos sewa rumah. Plaintiff telah menuntut bagi kos makan dan minum sebanyak RM6,000, bil-bil hospital sebanyak RM16,819.65 memandangkan
plaintiff telah bersalin di hospital swasta. Bil-bil utiliti sebanyak RM2,726.87, pakaian dan keperluan diri sebanyak RM2,100. Iddah adalah merupakan hak isteri iaitu plaintiff, namun adalah menjadi tanggungjawab isteri untuk membuktikannya di mahkamah. Seharusnya bagi plaintiff untuk membuktikan perbelanjaan yang plaintiff telah keluarkan sepanjang iddah atas tujuan bagi memudahkan pembuktian di mahkamah. Namun plaintiff gagal membuktikan perkara tersebut. Plaintiff ada melampirkan dokumen bil-bil hospital tersebut kepada mahkamah. Namun di dalam isu ini, mahkamah berpendapat tindakan plaintiff bagi mendapatkan rawatan di hospital swasta adalah tidak menepati situasi semasa. Oleh kerana plaintiff tak bekerja dan juga gagal membuktikan kemampuan defendant. Plaintiff juga gagal membuktikan kemampuan defendant dalam keterangannya. Plaintiff menyatakan defendant bekerja sebagai associate di Kenanga Investment Bank dan memperolehi pendapatan sebanyak RM8,000. Namun tiada sebab menyokong kenyataan tersebut. Bahkan keterangan saksi-saksi plaintiff juga tidak menyokong dakwaan plaintiff. Keputusan, mahkamah telah memerintahkan defendant untuk membayar nafkah iddah kepada plaintiff sebanyak RM6,787 secara ansuran. Jumlah tersebut adalah merangkumi kos tempat tinggal plaintiff iaitu sebanyak RM500 sebulan, kos pengangkutan sebanyak RM526 sebulan, manakala kos makan minum adalah sebanyak RM18 sehari. Bagi faktor yang kedua pula adalah faktor mengenai keperluan pihak isteri. Kes yang dirujuk adalah kes ZH lawan MABA. Fakta kes, plaintiff dan defendant telah berkahwin pada 7 Disember 1785 dan telah bercerai pada 14 Oktober 2014. Mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Plaintiff telah menuntut nafkah iddah terhadap defendant sebanyak RM9,150 untuk selama 3 bulan. Antara isu yang dibangkitkan adalah mengenai kadar nafkah iddah yang berhak diperolehi berdasarkan keperluan plaintiff. Plaintiff menuntut RM91.50 sehari selama 100 hari, yang berjumlah RM9,150 yang mana merangkumi tempat tinggal, makan minum, keperluan khas dan keperluan barangan wanita, pakaian, kenderaan atau minyak. Mahkamah setelah melihat keperluan yang wajar semasa plaintiff di dalam iddah adalah tempat tinggal selama 100 hari, pakaian termasuk keperluan peribadi yang lain serta kos makan dan minum. Bagi kos tempat tinggal, mahkamah telah menetapkan nilainya sebanyak RM15 sehari bagi tempoh 100 hari. Manakala bagi kos makan dan minum pula adalah sebanyak RM10 sehari. Maka jumlah keseluruhan adalah RM1,000. Bagi pakaian dan kelengkapan serta keperluan khas wanita, mahkamah membenarkan permohonan tersebut. Hal ini kerana pakaian dan keperluan khas merupakan suatu keperluan. Nilai mahkamah adalah sebanyak RM500 bagi pakaian dan keperluan tersebut selama tempoh iddah plaintiff. Keputusan, mahkamah memutuskan bahawa jumlah keseluruhan keperluan semasa plaintiff menjalani iddah 3 kali suci adalah sebanyak RM3,000. Okey, seterusnya bagi kelas sosial isteri dan suami mengikut kelaziman sesuatu tempat. Kes yang dirujuk pula adalah kes Mariam binti Yaakob lawan Wahid bin Samah 2010. Plaintiff telah menuntut nafkah iddah sebanyak RM900 kepada defendant sepanjang plaintiff menjalani tempoh iddah iaitu selama 3 bulan. Namun defendant tidak mampu untuk menjelaskan bayaran tersebut dengan mengemukakan alasan bahawa defendant terpaksa menanggung 5 orang anak mereka termasuklah 2 orang yang sakit dari segi mental. Memandangkan faktor dari segi keperluan dan kemampuan pihak-pihak tidak dibuktikan dengan jelas kepada mahkamah, maka antara perkara lain yang dinilai oleh mahkamah adalah taraf kehidupan plaintiff dan defendant semasa hidup bersama. Pada pendapat mahkamah, plaintiff dan defendant adalah orang yang sederhana, tidak kaya dan tidak miskin. Okey, bagi keputusan, mahkamah meluluskan permohonan plaintiff dan memerintahkan defendant untuk membayar nafkah iddah kepada plaintiff sebanyak RM300 sebulan dan jumlah keseluruhannya adalah RM900 selama plaintiff berada dalam tempoh iddah. Okey, penutup. Nafkah pada asalnya adalah kewajipan suami kepada isteri dalam tempoh iddahnya. Tetapi jika isteri menghalalkannya, maka ianya dikira langsai. Walau bagaimanapun, jika seorang suami enggan membayar nafkah tersebut, maka isteri mempunyai hak bagi menuntutnya di mahkamah syariah. Jumlah nafkah iddah akan ditentukan oleh pihak mahkamah berdasarkan kepada pembuktian di pihak yang menuntut. Adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak plaintiff untuk membuktikan dengan menyimpan segala bentuk resip perbelanjaan sepanjang tempoh iddah sebagai bukti untuk dikemukakan kepada mahkamah. Seterusnya, di pihak pengamal undang-undang dan institusi mahkamah syariah pula,
perlu memperkemaskan lagi perbicaraan dan pengendalian kes terutama berkaitan nafkah iddah ini supaya hak isteri, suami, anak, keluarga dan masyarakat terpelihara seterusnya mencapai maqasid syariah yang sebenar di sebalik pensyariatan iddah. Sekian sahaja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih.